Ya, kita kembali lagi meneruskan Rampai Pagi yang disiarkan secara langsung pada pagi ini dan kita di awal pagi tadi memberikan mengenai dengan sambutan perkhidmatan televisyen Brunei dan juga tazkirah yang akan kita bawakan pada pagi ini juga ada kaitannya, itu kita akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan amar nahyu menerusi penyiaran. Ya, amar nahyu membawakan maksud perintah dan larangan menerusi penyiaran. Alhamdulillah bersama kita pada pagi ini di sebelah kiri Atul itu Yang Mulia Ustazah Nur Hayati Haji Abdul Rahman, merupakan penceramah Pusat Dakwah Islamiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar habis kita berdua? Alhamdulillah sihat. Ustazah sendiri apa khabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah juga sihat. Kalau anda sihat, anda saya di sini ya. Betul. Awas. Itu yang perlu berhati-hati ya. Maklum sajalah pada ketika ini. Walaupun batuk sedikit pun memang kita ni disarankan untuk tidak datang, elakkan ya. Jadi untuk tazkirah kita pada hari ini, amar nahyu menerusi penyiaran, apa yang ingin kita dengarkan penjelasan daripada Ustazah sendiri dengan tajuk yang kita bawakan. Jadi sebagai mukadimahnya, silakan Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Atul dan Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amar nahyu adalah penyiaran, menerusi penyiaran. Artinya sebelum itu saya terangkanlah secara general bahawa apa penyiaran di sini ni ya. Aktiviti memancarkan rancangan radio dan televisyen kepada khalayak ramai di sekitar kawasan yang dapat diliputi oleh alat penerima siaran dengan menggunakan sistem yang tertentu pemancar. Maka dalam bentuk penyiaran di sini ni sebagaimana yang telah disebutkan tadi itu adalah melalui televisyen dan juga radio. Saya lupa mengucapkan selamat ulang tahun juga buat televisyen penyiaran televisyen Brunei yang ke-45. Jadinya dalam di sini ni penyiaran ini merupakan medium yang sangat diperlukan pada ketika ini dan pada sebelum ini juga kerana di dalamnya tu bukan sahaja sebagaimana yang kita difikir sebelum ini ia cuma menyiarkan bahagian-bahagian yang tertentu seperti program hiburan, tetapi sebenarnya ada juga program pendidikan yang mana memotivasikan anak bangsa kita ni pada waktu itu dan sekarang dan kalau difikirkan jika difikirkan bahawa ketika zaman Rasulullah dua perkara ini dah wujud betul dah wujud dan perkabaran yang diterima pun ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melalui salah satunya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Jibril alaihi salam dan ada juga sebahagiannya adalah melalui perkabaran yang dibawakan daripada kafilah-kafilah dagang yang mana berjual beli dari satu tempat ke satu tempat. Pada ketika itu dengan adanya stesen televisyen pada waktu ini sebagaimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Atitah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Begawan Sultan pada tahun 71 di mana titahnya ni saya merasa yakin dengan adanya pelajaran agama diajar kepada rakyat menerusi kelas-kelas dewasa itu akan memberi kepada mereka pengetahuan agama yang lebih luas dan menghilangkan perasaan atau sangka-sangkaan yang boleh menyesatkan rakyat dari kepercayaan kesucian akhlak Islam yang diperintahkan oleh Allah. Dengan lebih memahami ilmu agama itu akan membawa orang kepada takwa dan rajin berusaha meninggikan syiar Islam dan patuh kepada peraturan dan undang-undang yang boleh menjamin keselamatan rakyat dan negara. Bukan bermakna pada waktu itu di zaman 70-an ini perkembangan Islam itu tidak ada. Memang ada, cuma pada waktu itu dakwah itu cuma disampaikan oleh institusi keluarga, masjid dan juga balai, dan di balai ini pun dakwah yang ada pun cuma bukan diajar menulis, indah diajar membaca, tapi lebih kepada hafazan. Sebab tu orang tua-tua dulu diorang punya hafazan itu luar biasa. Dan dengan adanya ditubuhkan stesen televisyen ini, maka dakwah menjadi mudah.
Betul. Dan peranan stesen ini bukan sahaja untuk menyiarkan, tetapi sebenarnya peranannya banyak kalau dikirakan, kalau diteliti bandar-bandar, dan di antaranya adalah sebagai pendidik. Walaupun di sini bukan cikgu di sini ya, macam tu bukan cikgu, siapa sahaja bukan cikgu, tetapi sebagai pendidik ini, kerana kita ni nak mahu anak bangsa pada ketika tu dalam keadaan yang indah tahu apa-apa. Dengan ada siaran ini diberikan pendidikan, motivasi dan juga dakwah agama pada waktu itu melalui televisyen. Kenapa? Macam sekolah juga. Ada orang boleh mendengar. Ada orang suka melihat dan mendengar juga. Betul. Tapi dalam kita ni untuk menerima ilmu ni, melihat dan mendengar itu lebih cepat dan juga sebagai ejen informasi. Ejen informasi ni dan untuk maklumat berita-berita dan apa lagi tu ketiga itulah informasi berita, kerana stesen televisyen ini merupakan lidah kerajaan. Betul. Dalam apa juga situasi, hanya melalui televisyen lah juga kita ni kan merujuk akan kesahihan berita. Betul. Contoh saja masa kita ni baru-baru heboh dengan COVID ni. Betul. Semua orang dalam keadaan panik. Maka daripada menerusi siaran inilah, televisyen inilah diberitahu bahawa jangan tani terlalu panik. Kemudian sebagai penyatu padukan umat Islam, kerana pada waktu itu terhad hanya melalui televisyen lah agama-agama ni diperlihatkan, disiarkan, agar orang ramai yang pada waktu itu mungkin ada sudah memiliki televisyen dapat memahami dan menghayati ajaran Islam dan juga sebagai pejuang dan pembela Islam. Itu di antara peranan utama bagi televisyen kalau yang untuk membantu kerajaan katanya. Baik, alhamdulillah betul ya. Itulah telah pun sama-sama kita dengarkannya mengenai dengan amar nahyu menerusi penyiaran ini, dan alhamdulillah dunia pada masa kini semakin membangun begitu juga dengan kepesatan teknologi dan juga maklumat semasa bukan sahaja kita mendapatkan maklumat dan juga info menerusi radio dan juga televisyen, pelbagai platform media yang lainnya turut sama muncul di era baru ini Antara yang mudah sahaja kita ni lihat adalah melalui aplikasi YouTube akuan Instagram, Facebook Ini adalah antara media-media masa pada ketika ini yang boleh menjadi sumber kepada orang-orang ramai untuk menyaksikan apapun juga input informasi semasa dan juga berita ehwal semasa seluruh dunia. Jadi kita ingin mengetahui apa sahaja larangan-larangan mungkin boleh dikongsikan dalam Islam mengenai dengan penyiaran ini. Jadinya sebagaimana yang tadi amar ni merupakan amar ma'ruf, iaitu galakkan kita ni untuk mengajak orang kepada kebaikan dan juga nahyu itu untuk mencegah daripada kemunkaran. Maka dengan adanya teknologi yang ada sekarang ini, aplikasi yang semua orang terdapat maka salah satunya yang selalunya yang sering terjadi yang kita ni mungkin alpa iaitu berita palsu. Walaupun bagi kita ni macam benda tu sebenarnya indah ada apa-apa, sebenarnya ada memberi kesan bukan di dunia tetapi malahan di akhirat. Orang dengar kamu ada kau mendengar itu sudah ada unsur-unsur kepada sana. Jadinya kita ni masyarakat suka menjadi penyampai maklumat yang tidak berlesen. Tidak berlesen. Pastikan sebagaimana dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya maksudnya di sini ni, apabila wahai orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kita ni menimpakan satu kaum ni, satu masyarakat ni dengan musibah tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kita ni menyesal. Kerana orang yang membuat berita palsu ni, ia suka untuk kepuasan diri, puas hatinya. Puas hati itu artinya sama ada ia akan menjatuhkan
ataupun disebab-sebabkan yang lain. Kemudian yang mana berita palsu ini juga, kalau kita ni inda mengawal ataupun inda menghentikan, sudah pasti akan mendatangkan keburukan. Contoh saja naik kapal, ada tingkat pertama, tingkat di bawah. Apabila orang di bawah itu, kita ni mengetahui orang di bawah itu inginkan melakukan sesuatu dengan kapal untuk membocorkan, adakah perlu kita ni diam-diam saja? Indah, kita ni perlu melakukan sesuatu agar yang di bawah dan di atas satu indah karam bersama. Begitulah juga dengan berita palsuan ni. Kalau kita ni biarkan indah ada ambil tindakan, maka sudah pasti akan membuatkan keadaan masyarakat itu huru-hara ataupun saling bergaduh, permusuhan, pembunuhan pun boleh berlaku hanya disebabkan berita palsu, dan ia tidak akan mendatangkan keuntungan sama sekali. Baik, kalau boleh mendapatkan sedikit komen daripada Ustazah, apa kiranya berita tersebut adalah berita benar tetapi tidak mendatangkan manfaat kepada masyarakat? Contohnya macam mana tu, Tana? Macam sekiranya berita macam kita ni malah bergosip apa itu ini, tetapi itu hanyalah perbualan-perbualan kosong dan sebagainya. Macam mana tu? Okey. Sesuatu yang benar mungkin ada pada Tuan Wali, Tuan Wali bercerita, tapi benda tu bila ia bercerita, benda tu kita ni suka mendengar, ia merupakan sesuatu yang mengumpat, dan bila kita ni bercerita sesuatu yang tidak ada pada orang itu, maka ia adalah merupakan fitnah. Jadinya berita ataupun bergosip-gosip ini, mengumpat ini boleh membawa kepada fitnah. Dan fitnah ini, dan bila kita ni sebarkan lagi, walaupun kita ni merasakan benda tu sebenarnya indah ada apa-apa, indah ada apa-apa, tapi bila orang dah suka, kita ni pun ikut menanggung dosa, dan dosa itu tidak akan diampunkan oleh Allah selagi kita ni indah meminta maaf dan tidak dimaafkan oleh orang yang selagi orang tidak memaafkan kita ni kan, macam mana kita ni kan masuk syurga. Betul. Baik, jadi sebenarnya banyak yang perlu ingin kita bincangkan ya dalam amar nahi menerusi penyiaran ini secara ringkasnya. Kesimpulan dalam tajuk yang kita bawakan dalam masa 1 minit ini. Okey. Jadinya dalam hal di sini ni, dakwah menerusi dakwah ini bukanlah hanya dipikul ataupun digalas oleh orang-orang yang tertentu, tapi sebenarnya siapa sahaja boleh berdakwah sama ada mengikut kemampuannya. Kalau ia petah bercakap, dipersilakan melalui lisannya. Kalau ia pandai menulis, maka dipersilakan melalui penanya. Ataupun kedua-duanya ia ada kelebihan, maka kedua-duanya. Ataupun melalui pekerjaan, maka bidang penyiaran ini walaupun usulnya memang ada kaitan dengan tapi ada kaitan dengan agama, tetapi adalah menjadi medium untuk berdakwah, kerana dengan melalui penyiaran ini sampai kepada masyarakat dalam skop yang besar. Betul. Maka amat mudah untuk kita ni membantu kerajaan dalam meluruskan akidah anak bangsa kita ni, dalam kita ni memupuk semangat cintakan Allah dan Rasul. Begitu juga dalam kita ni memudahkan dalam memupuk semangat perpaduan dan juga memupuk nilai-nilai kerohanian yang murni. Itu saja. Alhamdulillah ya. Itu dia. Amar Nahyu menerusi penyiaran. Alhamdulillah, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustazah Nur Hayati Haji Abdul Rahman, penceramah daripada Pusat Dakwah Islamiyah. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.